Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah saya Muhammad Zamirul Azim bin Mazlan. Kalau lihat di sini nama saya di nombor 2 lah. Akan membentangkan ataupun akan berkongsi sedikit yang berkaitan dengan isu semasa hari ini dalam bab tajuk syariah kita, boleh lihat di atas, okey, iaitu ijtihad dalam isu larangan solat Jumaat ketika wabak virus COVID-19 ataupun COVID-19. Baik, mari kita tengok video yang seterusnya. Baik, dalam menentukan hukum hakam yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW, seperti isu sekarang ini yang berkaitan dengan satu wabak penyakit, yang mana wabak penyakit ini telah membawa kita ke dunia yang baru. Seakan-akan kita berubah normal kehidupan kita. Normal kehidupan kita telah berubah disebabkan wabak ini menyerang kita. Baik, maka ulama di sini dalam menentukan sesuatu hukum, mereka menggunakan ijtihad mereka. Kerana apa? Kerana ijtihad ini adalah sesuatu penetapan hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti isu kita sekarang ini, COVID-19 atau satu penyakit virus yang membawa zaman Rasulullah, dan juga di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan apa itu virus COVID-19 dan bagaimana ibadah-ibadah kita seharian yang berkaitan dengan maqasid syariah yang dijaga oleh kita semua dalam syariah ini ada tujuannya. Maka di sini ulama telah memberikan satu ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad adalah dari segi bahasanya diambil daripada perkataan ijtihada yajtahidu ijtihadan, iaitu kesungguhan, daya, kemampuan, kekuatan. Okey, dari segi istilahnya dia adalah ijtihad ini adalah sumber yang ketiga selepas Al-Quran, selepas hadis ataupun As-Sunnah. Maka yang ketiga ini adalah ijtihad. Ijtihad. Ijtihad ini adalah yang seperti mana saya bagi tahu, sesuatu hukum yang ditetapkan oleh ulama. Ulama itu dipanggil mujtahid. Ulama yang berijtihad itu dipanggil mujtahid. Baik. Sumber yang utama yang dijadikan oleh para mujtahid ataupun sumber ijtihad itu sendiri, yang pertama, yang paling utama sekali adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kalau kita lihat di sini nombor 2 ni ya, petak nombor 2 tu Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah sumber yang paling utama dan sumber rujukan yang paling utama yang akan digunakan oleh para mujtahid. Para mujtahid itu adalah orang yang memberi ijtihad. Okey, orang yang mengeluarkan ijtihad dalam menetapkan sesuatu hukum dalam berkaitan dengan isu-isu yang tidak dibahaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tapi ada asas, ada asas dalam menetapkan metodologi ijtihad itu sendiri. Okey, baik. Dalam Al-Quranul Karim memiliki kisah, memiliki pengajaran di dalam Al-Quran. Nescaya mungkin sahaja tidak terjumpa dalil-dalil yang khusus berkaitan dengan isu semasa yang kita hadapi hari ini, akan tapi ada kisah-kisah yang mungkin sahaja boleh menjadi punca ataupun menjadi asas dalam menetapkan suatu hukum oleh para mujtahid kita. Okey, baik. Selepas ini kita akan melihat kepada As-Sunnah, Al-Hadith Nabi SAW. As-Sunnah adalah sumber yang kedua. Sumber yang kedua selepas sumber Al-Quranul Karim. Ya, dia adalah pengajaran. Dia juga memiliki pengajaran dan kisah sama seperti di dalam Al-Quran tersebut. Ada pengajaran, ada kisahnya. Mungkin sahaja pada zaman Rasulullah SAW mungkin ada situasi yang hampir sama dengan isu semasa yang kita lalui hari ini. Larangan dalam ibadah, contoh bersolat berjemaah di dalam masjid ketika COVID, virus yang sedang berleluasa. Maka hukum mencari kisah-kisah yang berkaitan, hukum mencari dalil-dalil yang berkaitan di dalam hadis untuk menetapkan, mengisbatkan sesuatu hukum agar memudahkan umat Islam hari ini. Okey, baik, kita akan lihat kepada tajuk yang seterusnya. Okey, baik.
kita akan meneruskan pula dengan bab ataupun tajuk peranan ijtihad dalam pembinaan hukum. Boleh tengok di hujung sana ya. Okey, peranan ijtihad dalam pembinaan hukum ataupun apa dia fungsi ijtihad ini dalam membina sesuatu hukum. Baik, yang pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Apabila ulama mengeluarkan hukum, maka akan meringankan, akan memudahkan umat Islam hari ini. Mereka akan tahu hukumnya. Contoh berkaitan dengan isu larangan solat Jumaat ketika wabak virus COVID-19. Ulama telah mengeluarkan hukum, bukan sahaja ulama di dalam negara Malaysia kita, tanah air kita ini, akan tapi di seluruh negara yang memiliki umat Islam di dalam negara tersebut, mereka mengeluarkan fatwa, mereka mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara berijtihad. Para mujtahid inilah yang mengeluarkan ijtihad mereka berdasarkan dalil dan sumber utama, dan juga mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan isu semasa tersebut. Baik, nombor 2. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu dan perkembangan zaman. Baik, inilah fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad ni bukan saja mengeluarkan hukum, tapi dia juga dilihat melalui zaman tersebut. Mungkin hukum yang dikeluarkan itu pada zaman Rasulullah tidak disebut, akan tetapi pada zaman kini perlu disebut. Kerana apa? Kerana dilihat dari dari sudut waktu, dari sudut perkembangan zaman, dari sudut keadaan semasa. Contoh seperti COVID-19, mana mungkin orang yang ada penyakit virus ataupun kita katakan simptom-simptom yang memperlihatkan virus itu pada diri dia untuk pergi menunaikan solat Jumaat di masjid secara berjemaah. Mungkin saja ia akan memudaratkan kesihatan orang lain, maka di sini telah diberikan hukum oleh alim ulama dan telah mengeluarkan oleh hukum telah dikeluarkan oleh mereka alim ulama ataupun para mujtahid kita. Yang ketiga, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubung dengan halal dan haram. Ijtihad ini sudah pastinya bukan sahaja berkaitan dengan isu semasa, tapi dia perlu memastikan bahawa hukum yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan halal dan haram. Yang terakhir dan yang keempat adalah menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Seperti COVID-19, masalah isu semasa sekarang, wabak virus yang telah berlaku tidak ada pada zaman terdahulu. Tetapi zaman kini baru kita menghadapinya, dan bagaimana ulama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka di sini hanya sekadar ini bahagian saya dalam perkongsian terhadap ijtihad, kepentingan ijtihad dan juga sumber ijtihad. Maka saya akan meneruskan kepada sahabat-sahabat saya yang lain untuk meneruskan perkongsian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah mutakhir ini, dunia kita telah digemparkan dengan penularan wabak virus yang berbahaya, iaitu coronavirus COVID-19. Virus ini seperti yang kita tahu sangat berbahaya dan mudah berjangkit, malahan memberi kesan yang boleh membawa maut kepada individu. Wabak ini bermula dari wilayah Wuhan, China, akhir Disember 2019 dan merebak seluruh dunia termasuk Malaysia pada 25 Januari sehingga kini. Usaha untuk mencegah penyebaran termasuk sekatan perjalanan, kuarantin dan larangan berhimpun secara beramai-ramai. Maka di sini timbul yang satu isu, larangan solat Jumaat ketika wabak COVID-19. Okey, sebelum kita, larangan ini membawa kepada ijtihad para ulama dan ilmuwan Islam pada masa kini dalam menentukan hukum bagi solat Jumaat ketika wabak COVID-19. Sebelum itu kita akan lihat kepada apa itu solat Jumaat. Secara ringkasnya, solat Jumaat ini adalah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada waktu zuhur hingga Jumaat, pada waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau di tempat tertentu, didahului dengan 2 khutbah. Itu merupakan pengertian apa itu solat Jumaat. Okay, seterusnya adalah dalil berkaitan dengan solat Jumaat, iaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Maksudnya, wahai orang yang beriman,
Apabila diseru azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahuinya. Jadi hukum bagi solat Jumaat ini adalah fardu ain, iaitu wajib dikerjakan bagi setiap mukallaf dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi ayat ini tadi jelas menunjukkan kewajipan umat Islam dalam melakukan solat Jumaat dan juga meninggalkan segala urusan seperti jual beli ketika solat Jumaat. Berikut merupakan definisi dan dalil bagi solat Jumaat. Jadi di sini timbulnya isu apabila ketika pencegahan wabak COVID-19 di mana aktiviti berhimpun di tempat umum, rumah ibadat dilarang oleh pemerintah. Jadi yang mula menimbulkan persoalan di kalangan umat Islam di Malaysia khususnya akan larangan solat Jumaat ketika COVID-19. Maka di sinilah ulama mengeluarkan fatwa dan berijtihad mengenai larangan solat Jumaat ketika wabak COVID-19 bagi mencegah penularan wabak. Majoriti ulama dan ilmuwan agama pada masa sekarang melarang menerima larangan solat Jumaat. Salah satunya adalah Majlis Fatwa Syar'i UAE. Mana mereka berpendapat haram hukum bagi sesiapa yang dijangkiti atau dijangkiti virus untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah maupun solat hari raya. Jawatankuasa Fatwa Singapura pula juga melarang solat Jumaat kerana ia boleh menyebabkan jangkitan virus apabila berkumpul secara beramai-ramai. Dan Persatuan Ulama Islam Sedunia juga menangguhkan solat Jumaat dan mengatakan bahawa penangguhan solat Jumaat adalah harus. Manakala di negara kita sendiri iaitu Malaysia, mufti-mufti di Malaysia berpendapat solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Hal ini sama juga dengan fatwa ilmuwan yang lain iaitu demi menjaga nyawa dan kemudaratan diri. Jadi secara ringkasnya semua ulama berijtihad menerima larangan solat Jumaat bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Jadi di sini terdapat beberapa dalil dan hujah yang dijadikan sebagai panduan oleh ulama dan ilmuwan Islam dalam menentukan hukum bagi larangan solat Jumaat. Pertama sekali adalah dalil ataupun hujah yang digunakan oleh ulama ialah kemudaratan wajib dihilangkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kemudaratan pada diri sendiri dan dalam masa yang sama tidak memudaratkan orang lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, maksudnya janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ayat ini dijadikan panduan dalam prinsip dan kaedah dalam menentukan hukum. Selain itu juga larangan ini juga dibuat setelah pakar dalam kesihatan mengenal pasti kemudaratan yang berlaku jika tidak dicegah. Oleh itu, kaedah dan prinsip wajib menghilangkan kemudaratan itu diambil dan diletakkan pada kes COVID-19 yang bertujuan untuk menjaga nyawa manusia. Seterusnya hujah yang kedua pula ialah menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Kaedah ini digunakan bagi larangan berhimpun di tempat ramai. Hal ini juga sama dengan solat Jumaat. Di mana solat Jumaat, umat Islam berkumpul dan mendengar khutbah. Jadi larangan ini
larangan solat Jumaat ini adalah untuk memelihara nyawa, kerana memelihara nyawa ini adalah merupakan keutamaan dalam daruriyat yang merupakan asas kepada maqasid syariah. Seterusnya ialah setiap tindakan pemerintah terhadap rakyatnya perlu didasari dengan kemaslahatan. Ini merupakan salah satu hujah yang digunakan oleh ulama dan ilmuwan Islam dalam berijtihad dan mengatakan bahawa solat Jumaat dilarang dalam ketika COVID-19. Hal ini sebabnya pemerintah berhak untuk memutuskan suatu keputusan bagi menjaga maslahah yang lebih penting. Contohnya seperti larangan berhimpun di tempat awam bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19, termasuklah larangan solat Jumaat. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, maksudnya, wahai orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Jadi berdasarkan ayat inilah kita diperintahkan untuk mentaati perintah pemimpin ulil amri yang berkuasa ke atas urusan kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nas dalam agama. Sehingga nas perkara tersebut tidak bercanggah dengan agama dan tidak memudaratkan. Maka kita sebagai rakyat perlu mematuhi perintah pemimpin. Berikut merupakan hujah-hujah yang digunakan oleh ilmuwan Islam dan ulama dalam berijtihad menentukan larangan solat Jumaat ketika COVID-19. Jadi kesimpulannya, ijtihad pada masa kini sangat diperlukan dan menjadi satu keperluan dalam kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi dan sains, akan semakin banyak isu dan persoalan yang akan timbul yang memerlukan ijtihad itu sendiri. Malahan, kerangka ijtihad tersebut juga hendaklah sesuai dengan zaman tersebut dan memberi kemudahan kepada masyarakat. Jadi dapat kita fahami bahawa wabak COVID-19 ini merupakan satu penyakit yang berbahaya. Maka larangan untuk berhimpun di tempat awam, termasuklah larangan solat Jumaat, adalah sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh umat manusia sekarang. Selain itu juga, pelbagai isu perlu dititik beratkan agar hukum Islam ini sentiasa terlaksana pada masa kini melalui ijtihad. Oleh itu, keperluan kepada ijtihad amat penting dalam memastikan manusia tidak dibelenggu soalan di samping memastikan hukum Islam itu sentiasa berjalan seiring dengan peredaran zaman. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Hakim bin Hasanuddin akan menerangkan secara ringkas tentang perkembangan ijtihad serta kaedah-kaedah ijtihad. Jadi untuk video hari ini, kesimpulannya akan diterangkan mengenai perkembangan awal ijtihad dan seterusnya kita akan pergi kepada bagaimana ijtihad itu dilaksanakan, berdasarkan apa ijtihad itu dibentuk. Okey, jom kita saksikan. Okey, kita pergi kepada perkembangan ijtihad. Okey. Ijtihad ni sebenarnya dia dah bermula daripada zaman Nabi kita lagi, iaitu pada zaman Rasulullah SAW. Amalan ijtihad semasa hayat Rasulullah adalah tertakluk di bawah pemantauan baginda sendiri. So sekiranya apa-apa persoalan atau hukum hakam yang berlaku mestilah dirujuk kepada baginda dan baginda sendiri yang akan menentukan mana-mana hukum yang diputuskan akan dirujuk kepada baginda bagi mendapatkan pengakuan. Dalam keadaan tertentu, proses ijtihad yang tidak dapat dilaksanakan oleh sahabat akan dirujuk kepada baginda. Sekiranya terdapat kekeliruan ataupun kekeliruan yang berlaku pada waktu zaman Nabi itu, segala perkaranya akan terus dirujuk kepada baginda. Kiranya Rasulullah SAW ni, Nabi kita ni, dialah yang menentukan sama ada ijtihad tu boleh diaplikasikan atau tidak. Selepas kewafatan Rasulullah, para sahabat mengambil alih dalam peranan menyelesaikan persoalan berkenaan hukum hakam dan ijma' telah menjadi sumber hukum apabila sesuatu hukum itu disepakati secara bersama dalam kalangan sahabat
Kiranya lepas Rasulullah dah meninggal, kiranya lepas Rasulullah wafat, para sahabat mengambil alih. Mereka lah yang mengambil alih dan menyelesaikan persoalan yang timbul pada masa itu. Sahabat yang masyhur terlibat secara langsung dalam urusan ijtihad adalah Khulafa ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang lain juga seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi, mereka semua ni terlibat secara langsung dalam urusan ijtihad. Untuk pengetahuan, diriwayatkan terdapat hampir 130 orang sahabat, sama ada lelaki maupun wanita yang berkemahiran dalam bidang fatwa. Jadi memang sahabat-sahabat ni memang yang dalam bidang hukum hakam ni memang ramai. Memang ramai lah 130 orang. Memang ramai yang berpengetahuan tinggi dalam sehingga boleh melakukan ijtihad. Dan ijtihad itu berkembang kepada peringkat zaman tabi'in. Zaman tabi'in juga dapat juga golongan yang sangat mahir dalam bidang hukum hakam. Antaranya adalah Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Sirin, Mujahid bin Jubair, Qatadah bin Di'amah Az-Durusi dan lain-lain lagi. Ijtihad itu telah berkembang daripada zaman Nabi kepada zaman Rasulullah, kepada zaman sahabat dan kepada zaman tabi'in serta kepada zaman sekarang. Jadi itu adalah secara ringkasanlah perkembangan ijtihad. Bagaimana ijtihad itu mula dipraktikkan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada metodologi ijtihad ataupun kaedah-kaedah ijtihad. Okey, sebelum itu kita tengok dulu rukun-rukun ijtihad. Untuk pengetahuan, ijtihad terdiri daripada 3 rukun, iaitu pertama, dikenali sebagai nafs al-ijtihad. Nafs al-ijtihad ini ia merupakan proses penyelidikan ilmiah bagi memperoleh sejumlah maklumat menerusi dalil-dalil yang disepakati ataupun muttafaq alaih maupun dalil-dalil yang tidak disepakati, iaitu al-mutakhlaf fiha, dalam menetapkan sesuatu hukum terhadap sebarang permasalahan ataupun isu yang dikemukakan kepada seseorang mujtahid. Proses ini dikenali sebagai istinbat al-ahkam al-sya'iriyah. Okey. Yang kedua pula kita pergi kepada mujtahid. Okey. Untuk melaksanakan ijtihad ni mesti kena ada mujtahid. Apa itu mujtahid? Mujtahid merupakan seseorang yang mahir dan berpengetahuan tinggi dalam hukum syarak serta bertanggungjawab dalam proses hukum. Seorang mujtahid mesti mempunyai 2 syarat, iaitu yang pertama, dia mestilah mempunyai pengetahuan yang luas mengenai hukum syarak sehingga boleh mentafsirkan dalil, dan kedua, dia mestilah bersifat adil. Jadi untuk melakukan ijtihad ni dia mesti kena ada mujtahid, dan mujtahid ni mestilah yang bukan daripada orang yang biasa-biasa je, tapi mujtahid ni mestilah daripada orang yang memang dah higher knowledge dia pasal hukum hakam ni, dan mestilah bersifat adil. Seterusnya kita pergi kepada rukun yang ketiga, iaitu al-mujtahad. Al-mujtahad ni bermaksud setiap isu atau kes yang diputuskan bukan berdasarkan dalil yang bersifat qat'i. Dalil yang bersifat qat'i ini maksudnya adalah dalil tertentu yang diambil daripada Al-Quran atau As-Sunnah dan mempunyai maksud dan tafsiran yang jelas serta tidak memerlukan sebarang pentakwilan. Kiranya senang cerita, al-mujtahad ni adalah isu-isu yang memang ijtihad yang dibuat berdasarkan isu yang tidak ada terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai satu contoh, penetapan hukum bagi merokok. Dalam Al-Quran tidak dituliskan sebarang ayat ataupun dalil mengenai merokok itu haram ke tidak, halal ke tidak kan. Jadi, bagaimana ulama-ulama ini menentukan hukum bagi kes merokok ni? Iaitu dengan melakukan ijtihad. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah-kaedah ijtihad. Untuk pengetahuan, ijtihad yang dilakukan oleh para ulama adalah selari dengan perkembangan semasa. Hal ini kerana ulama telah menitik beratkan 7 perkara ulama telah menitik beratkan
beberapa aspek atau faktor-faktor yang mendorong dalam menentukan ijtihad. Okey, di sini terdapat 7 perkara yang menjadi asas dalam menentukan ijtihad oleh ulama, iaitu pertama, mengambil kira uruf ataupun adat, budaya, iklim, persekitaran dan keperluan masyarakat dan mengikatnya dengan nilai, lokaliti dan masa dalam proses penentuan hukum. Kiranya nak buat ijtihad ni, sebelum nak buat ijtihad ni, kita kena tengok macam mana budaya dia, tempat itu, iklim dia macam mana, persekitarannya macam mana, adatnya macam mana, keperluan masyarakatnya macam mana, dan mestilah dilakukan mengikut kesesuaian yang ada di tempat tu. Yang kedua, ia menggunakan instrumen ijtihad secara praktikal berasaskan kepada maqasid syariah. Ini merupakan satu perkara paling penting dalam menentukan ijtihad. Ia mestilah berasaskan kepada maqasid syariah agar ijtihad yang dikeluarkan itu dan bakal diaplikasikan dan bakal digunakan ini tidak keluar ataupun bertentangan daripada syariat Islam. Ini sebenarnya sangat penting. Ijtihad, kalau kita nak buat ijtihad, kita mestilah buat berdasarkan kepada maqasid syariah. Apa-apa mesti ijtihad mesti dikeluarkan berdasarkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Okey. Yang ketiga, mestilah mengambil kira kesan yang berlaku sekiranya sesuatu hukum itu difatwakan kepada masyarakat dari sudut positif maupun negatif. So kita nak buat ijtihad ni, nak keluarkan menentukan ijtihad ni, kita kena tengok apa kesan yang berlaku pada masyarakat tu. Adakah ianya baik ataupun adakah ianya sebaliknya? Dua-dua kita kena tengok. Yang keempat, mestilah melakukan tawazun ataupun pertimbangan secara terperinci antara maslahah antara satu sama lain dari segi keluasan, kedalaman, pengaruh dan kekekalannya. Okey, maksudnya yang nak terangkan dekat sini, ijtihad yang nak ditentukan itu mestilah dia memberikan kebaikan tak antara satu sama lain. Adakah dia akan mempengaruhi, adakah dia akan merubah corak ataupun terhadap sesuatu masyarakat itu ataupun terhadap sesuatu keadaan itu. Kita mesti kena tengok. Yang kelima adalah melakukan pertimbangan antara keburukan dengan keburukan yang lain ataupun dikenali sebagai mafsadah. Okey, mafsadah ni berlawanan daripada maslahah. Maslahah ni maksudnya kebaikan. Okey, melakukan pertimbangan antara keburukan, mafsadah dengan keburukan yang lain dan yang mana harus didahulukan dan yang mana harus dikemudiankan dan ditinggalkan. Okey, maksudnya dekat sini kita kalau nak menentukan ijtihad, dia mesti kena tengok apa keburukan kalau laksanakan ijtihad ni dan mana yang satu yang harus didahulukan. Mana yang lebih baik, itulah didahulukan dan mana yang kurang baik, kita kemudiankan dulu ataupun tinggalkan terus. Macam tu. Okey, yang keenam, memperincikan pertimbangan antara maslahah dan mafsadah jika kedua-duanya bertentangan. Maksudnya dekat sini, ijtihad tu kalau ditentukan adakah sekiranya dia mendatangkan kebaikan tapi dalam masa yang sama dia juga mendatangkan keburukan dan kedua-duanya bertentangan, kita kena perincikan dulu. Sama ada yang mana ijtihad ini akan membawa ke arah maslahah ke atau membawa ke arah mafsadah. Macam tu. Okay, dan yang ketujuh adalah mempertimbangkan ijtihad-ijtihad lama oleh mujtahid terdahulu dalam kes-kes yang hampir sama dan mengambil manfaat daripadanya. Of course, sudah tentu kalau kita nak melakukan ijtihad, kita kena tengok pandangan-pandangan daripada ulama'-ulama' yang lama dahulu. Pandangan ulama'-ulama' yang lama dahulu. Dan kita kena tengok apakah pandangan-pandangan mereka dan bagaimanakah mereka mengeluarkan ijtihad mengikut relevansi ataupun mengikut kesesuaian yang berlaku pada zaman mereka tu. Jadi, di sini terdapat 7 kaedah-kaedah ijtihad yang menjadi asas dalam menentukan ijtihad dan 7 perkara yang menjadi asas inilah yang dalam menentukan bagaimana ijtihad itu dilaksanakan. Okey, sekian. Itu adalah penerangan daripada saya. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.